Okey, untuk buat read, saya refresh page ni beberapa kali supaya data kita jadi banyak lah. Kita boleh tengok dekat sini. Saya refresh, so kita ada 24 data. Walaupun datanya yang sama, itulah dia. Okay, sebab kita nak buat read ni, kalau data yang banyak, kita lagi banyak benda yang kita boleh belajar lah. Let's say saya buat maklumat yang campur-campur sikit lah kot, kan. Apa-apalah. Saya buat, bagi dia campur-campur dulu. Okay. So sekarang kita ada data sebanyak 38. Boleh dah tu, kan. Okay. So yang insert ni kita dah tak nak pakai, so kita boleh hiddenkan dia, Control Q untuk hiddenkan MySQL query ni. Maka kita nak cuba buat untuk select pula. Kita panggil sebagai read. Okay. Cara untuk dapatkan data cara untuk dapatkan data daripada database adalah menggunakan select punya command. So select. Select ni sebenarnya dia nak select kolom. Kalau kita letak star, maksudnya semua kolom. Kalau kata select nama, maka dia akan select satu nama je. Bukan satu nama lah, satu kolom saja. Senarai nama tapi satu kolom saja. So kita letak star untuk semua, kemudian letak from. So maksudnya select semua daripada mana? Daripada student. Macam tu. Okay, so kalau by default run yang ni saja, dia akan senaraikan semua jenis student. Cerita dia macam mana nak run? Kan? So kita kena buat kita buat query sama dengan MySQL query, letak con, kemudian kita comma, masukkan read punya SQL. Okay, so maksudnya kita dah run kita punya query. Kita dah ada simpan dalam query kita. Sekarang macam mana nak keluarkan? So kalau data yang satu, kita boleh buat contoh, kita letak huruf R lah. Saya suka letak huruf R. Selalunya kebanyakannya saya kalau buat coding saya suka pakai single character. Contoh macam SQL saya letak huruf S. Nanti untuk query saya letak huruf Q. Untuk read data saya letak huruf R. Terpulanglah masing-masing. Cuma ni sebabkan saya nak buat nota sekali, maka saya akan buat dalam nama yang panjang sikit lah. So R, kemudian saya buat MySQLi, fetch array boleh, assort pun tak kisahlah mana-mana, sama je. Fetch array lah, fetch array. Okay, so kalau kata data tu satu, kita boleh buat macam ni terus tanpa ada loop. Kalau data tu banyak, kita kena pakai loop lah. Okay, sekarang MySQL fetch array, kita masukkan query kita. Maksudnya nak kata MySQL query ni tujuannya untuk run, sama dengan insert. Dia run command ni pada database con. Sama je sekarang kita nak run command read kepada database con. Kemudian kita nak dapatkan result dia. Result dia duduk dalam query, so kita kena fetch daripada query. So maka kalau saya echo R name, nama. Okay, disebabkan kita array, ingat dia array, so kena pakai kotak. Okay, so kalau saya refresh, dapatlah Harry 2. Datang daripada mana? Datang daripada ID nombor 3 ni. Kalau tak percaya, kita tukar sini ID. Dapat ID 3. Kalau data ada 1, sebab dia ambil yang first lah kan. Okay, kalau kata nak buat loop, bagusnya kita buat loop untuk keluarkan semua. Macam mana nak keluarkan semua? Okay, daripada kita buat R single macam tu, kita boleh buat while R sama dengan MySQLi fetch array, fetch array query. Kemudian kita echo R nama. Macam ni. Kalau duduk dalam while, kita just ambil benda ni duduk dalam while, maka dia akan jadi banyak lah Harry 2 bla bla bla. Kan? Nak sort lagi lebih cantik, buat BR. Macam tu. Okay, nak cantikkan lagi, letak ID number dia. Okay, so kita copy, letak ID dia sini. ID, kita letak dot, tengah-tengah tambah dot, ataupun letak dash.
So lebih cantik lah, lebih tersusun, kan. So ada ID, number. Kenapa nombor 3 tak keluar? Okay, nombor 3 tak keluar sebab atas ni dah ada, sebab dia dah select yang kat atas. So dia akan remove, automatic remove. MySQL fetch array dia akan remove pada query yang sama. So maka yang ni kita kena hidden kan, baru ada nombor 3. Begitu, boleh faham Okay, yang ni untuk single data, yang ni bawah ni untuk yang banyak-banyak data, untuk loopkan dia. Okay, kalau kata saya letak sini kolom cuma ID sahaja boleh, maka yang bawah nama akan jadi error. 3 keluar, tapi untuk nama akan jadi error. Nampak Tapi kalau kata nak buat select 2 kolom, maka boleh comma lah, comma nama. Begitu. Kenapa nak kena buat macam ni? Kan kalau letak star senang, semua select, betul. Tapi macam mana kalau table tu besar? Kalau ikut pengalaman saya, column name tu ada orang buat sampai 100 column name, 200 column name. So dia jadi besar, sangat berat tau kalau kita nak select semua. That's why kita akan select benda yang kita nak pakai sahaja. Apa yang nak tunjuk kat depan, kita je letak je apa benda nak letak. Okay. Kemudian dalam select command ni dia ada beberapa setting yang lain. Dia ada where clause. Contoh, boleh tambah where dan kita letakkan ni letak star dululah. Okay. Kita boleh buat where clause. Where clause ni tujuan dia untuk filterkan data tu, keluarkan certain data yang kita nak. Contoh kita nak keluarkan yang namanya sama dengan Harry saja, Harry 2. Maka senarai akan keluarkan nama yang ada Harry 2, nampak? Yang lain pun ada Harry juga sebenarnya, kalau perasan sekejap saya padam ni dulu. Yang lain ada Harry 2, tapi dia cuma select semua. Dia akan cari yang spesifik lah, Harry 2 sahaja. Okay. Tapi kalau kata nak buat semua yang ada Harry, yang semua ada Harry, maka kita boleh buat where. Okay, saya boleh letak balik. Kalau yang ni untuk semua, okay, Ctrl D. Kita boleh buat like. Kalau like ni dia akan ambil yang ada Harry 2. Kalau yang ni yang tepat-tepat Harry 2, depan belakang tak ada, mesti ada Harry 2 je. Tapi kalau kata letak like, dia akan baca dia sama ada depan atau belakang yang ada Harry 2. So maka semua, sebab yang ni ada ada Harry 2. Walaupun belakang dia ada something else, tapi dia ada Harry 2. Jadinya dekat sini kalau perasan saya letak percentage. Percentage ni ada 2 tujuan. Kalau kata saya letak dekat belakang, maksudnya kita nak Harry 2 tu kat depan. So Harry 2 kat depan, so betul lah. Belakang tak kisah ada apa-apa, yang penting depannya ada Harry 2. Ataupun saya letak hanya depan sahaja percentage, maka belakang dia kena ada Harry 2. So ni yang bawah tu tak ada dah lah. Boleh faham tak Kalau percentage kat depan, maksudnya Harry 2 tu mesti dekat belakang. Kalau percentage tu dekat belakang, maka Harry 2 tu kat depan. Macam ni. Kalau yang ni dia ada sebab Harry 2 tu kat depan. So belakang tu percentage, maksudnya belakang tak kisah ada apa-apa, yang penting depan dia ada Harry 2. Tapi kalau kata kita letak percentage tu kat depan, maka dia nak depan tu ada apa-apa, belakang baru Harry 2. So yang ni salah lah. So dapat yang ni je lah. Faham kot? Okay, tapi kalau kata dua-dua depan belakang ada percentage, maka dia tak kisah depan belakang ada Harry 2, tak kisah mana-mana. Dia kira umum lah, umum. Pening tak apa, pening boleh komen lah kan, kita boleh bincang balik dalam komen. Okay, ini where. Kemudian kita boleh tambah lagi selepas where. Saya kecilkan lagi ni supaya boleh nampak lebih jelas. Okay, ini where. Kemudian boleh tambah lagi order by ID. Kalau kita letak order by ID, by default dia akan ikut ID ascending. Okay, kalau kata nak terbalikkan dia, boleh letak DESC untuk terbalikkan dia. So dia akan ambil ID yang 40 dulu, dia menurun. Kalau ASC, dia akan jadi menaik. Begitu. Dan order by ni boleh je, order by name pun boleh, order by nama, text pun boleh. Tak ada masalah. Kalau kata tak descending, maka dia akan tunjuk terbalik lah, ikut nama yang lebih tinggi. Sebab disebabkan ni AQ, yang ni adalah SA. So S tu kan lagi tinggi. Yang ni ni S tak ada apa-apa, dia kosong kan. So dia akan ambil SA tu sebagai yang paling tinggi lah. Okay, habis untuk select saya rasa. Dia ada banyak lagi, ada distinct, ada group by. Saya rasa yang tu saya tak masuk dalam basic lah. So ini untuk basic saja.
Okay, kita akan tengok seterusnya untuk buat update dan delete. Saya akan mungkin buat satu video kalau sempat, kalau tak sempat buat 2 video lah. Okay, jumpa untuk video seterusnya. Thank you.